Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Budi Sytawan Hanafi dalam Berita Tengah Malam. Mulai 1 Ogos, pemakaian pelitup separuh muka dalam pengangkutan awam dan ketika berada di kawasan sesak atau tumpuan umum diwajibkan. Jelas Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kerajaan membuat keputusan itu setelah mengambil kira peningkatan kes jangkitan COVID-19, pertambahan kluster baharu dan dengan nasihat Kementerian Kesihatan KKM. Menurut beliau, individu yang ingkar terhadap peraturan terbaru itu boleh dikenakan tindakan menerusi Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 atau Akta 342 seperti dikompaun RM1,000 atau dihadapkan ke mahkamah. Sebagai contoh, ada SOP yang telah pun ditetapkan. Apabila menaiki kenderaan awam, kerana tidak ada social distancing ataupun penjarakan sosial di dalam kenderaan awam, mereka mesti memakai pelitup muka ataupun mask, topeng muka. Tapi didapati hari ini, di dalam LRT ke, di dalam bas ke, di mana-mana kenderaan awam, termasuk di dalam pesawat, pelitup muka tidak lagi digunakan. Walaupun kedudukan mereka berhimpit-himpit dan sebagainya. Penjarakan sosial. Kebanyakannya kalau kita lihat di tempat-tempat awam, penjarakan sosial sudah lagi tidak dilaksanakan. Meski pemakaian pelitup separuh muka itu berkuat kuasa bulan depan, orang ramai digalak untuk melaksanakan peraturan itu mulai sekarang. Katanya sebelum ini kerajaan tidak mewajibkan pemakaiannya kerana mengambil kira golongan kurang berkemampuan. Orang ramai juga, ujarnya, dibenar untuk memakai pelitup separuh muka yang dibuat sendiri asalkan memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Butiran terperinci mengenai spesifikasi tersebut akan diedarkan kepada umum oleh KKM tidak lama lagi. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menyambut baik keputusan kerajaan yang mewajibkan pemakaian pelitup separuh muka di dalam pengangkutan awam dan tempat awam yang sesak. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah turut menggesa agar orang ramai menggunakan pelitup separuh muka dengan betul dan memastikan ia menutupi ruang hidung sehingga dagu bagi mengelakkan risiko pencemaran atau jangkitan kepada pemakai. Untuk pelitup muka separuh ataupun face mask bukan perubatan, Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengesyorkan jenis fabrik ataupun kain dengan 3 lapisan yang terdiri daripada yang pertama, lapisan paling dalam yang bersifat menyerap air iaitu hidrofilik. Misalnya penggunaan kapas ataupun campuran kapas. Lapisan paling luar yang diperbuat daripada bahan bersifat menghindar penyerapan air iaitu hidrofobik, misalnya polipropilina ataupun polyester ataupun campurannya. Lapisan ini boleh menghadkan pencemaran daripada luar daripada menembus masuk ke hidung dan muka pemakai. Yang ketiga ialah lapisan tengah ialah hidrofobik yang diperbuat daripada bahan bukan tenunan sintetik seperti polipropilina atau lapisan kapas yang boleh meningkatkan penapisan atau menahan titisan cecair. Pengusaha sektor pelancongan digesa agar tidak bersikap sambil lewa. Ia termasuklah pelaksanaan saringan kesihatan terhadap pekerja yang terlibat dalam sektor berkenaan. Pengarah Kanan Bahagian Domestik dan Acara Pelancongan Malaysia, Datuk Dr. Ammar Abdul Ghaffar berkata, keengganan pematuhan SOP boleh meningkatkan risiko jangkitan dalam kalangan pemain industri yang menjejaskan persepsi pelancong domestik terhadap fasiliti pelancongan negara. Sebab the worries now adalah orang takut untuk melancong sebab kita tak tahu orang tu sihat ke tidak. But with the sijil, that is satu guarantee that orang tu sihat. Bila dia pergi ke hotel ke, dia pergi ke product owner ke, homestay operator ke, orang yang mengendalikan homestay tu pun ada sijil. So kita bila ada benda ni, kita boleh wawarkan these are the measures that taken by us. Not only kita yang product operator dan sebagainya, kita tahu hotel association pun dah buat sanitizing and other things.
So itu merupakan jaminan kita. So kita nak supaya keyakinan itu datang kembali kepada pelancong. Di samping kita punya aktif packages yang kita buat lah. Jelasnya selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman antara Malaysia Tourism Council dan 3G Technology Sdn Bhd bagi perkhidmatan saringan COVID-19. Pelaksanaan solat sunat Adil Adha pada hujung bulan ini akan mengguna pakai garis panduan dan prosedur operasi standard SOP yang sama seperti solat Jumaat. Manakala bagi SOP pelaksanaan ibadah korban akan diumumkan kemudian. Perkara tersebut dijelaskan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri. Solat hari raya sama seperti kita solat Jumaat dan juga solat-solat yang lain, kepatuhannya sama. Cuma kita juga telah mengemukakan SOP ibadat korban yang kita akan edarkan melalui laman web kita, Facebook kita untuk diwar-warkan kepada khalayak masyarakat peranan yang sepatutnya dimainkan oleh semua pihak dalam mematuhi SOP ketika korban. Sementara itu, mengulas berkenaan kepatuhan jemaah terhadap SOP ketika di masjid sebelum ini, beliau menjelaskan lebih 90% jemaah mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Pihaknya juga akan mengeluarkan sebuah buku Fiqh COVID bagi memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan patuh kepada SOP ketika di dalam masjid. Terdahulu, beliau merasmikan dan penyerahan watikah pelantikan anggota Jawatankuasa Qaryah Masjid dan Surau Jumaat sesi 2020-2023 di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Pelantikan tersebut melibatkan 89 buah masjid dan 107 surau Jumaat di seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Institusi Pengajian Tinggi IPT perlu menyerahkan senarai nama dan maklumat pelajar antarabangsanya yang ingin kembali ke Malaysia bagi menyambung pengajian. Jelas Menteri Pengajian Tinggi Datuk Dr. Noraini Ahmad, bagi pelajar yang memperoleh kelulusan masuk, mereka perlu menjalani ujian calitan atau ujian swab dan dikuarantin selama 14 hari seperti ketetapan SOP KKM. Pelajar antarabangsa memang dibenarkan dalam satu keputusan Jemaah Menteri telah membenarkan pelajar antarabangsa untuk masuk, tetapi senarai nama pelajar tersebut harus diberi oleh universiti berkenaan. Universiti berkenaan harus memberi senarai nama tersebut melalui EMGS dan juga Immigration Malaysia. Dan Immigration akan meneliti setiap permohonan dan kemudian akhirnya Immigration yang akan membenarkan. Selain itu, pihaknya juga akan memaklumkan SOP yang diguna pakai bagi pembukaan IPT pada Oktober nanti dalam tempoh terdekat. Ia termasuk prosedur yang akan digunakan bagi pelajar semenanjung ke Sabah, Sarawak dan sebaliknya. Ketika ini, perbincangan secara menyeluruh diadakan pihaknya bersama Kerajaan Negeri dan IPT. Berikut status terkini COVID-19 dalam negara. Saksikan pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2020 di Dataran Perdana Bangunan Perdana Putra Putrajaya yang dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri Malaysia, pada hari Selasa 28 Julai 2020 pukul 8.55 pagi. Saksikan di saluran berita RTM dan TV1. PLAS menjangkakan peningkatan 3 hingga 4% penggunaan RFID di 9 plaza tol laluan hutan kampung, Kedah sehingga Sungai Dua, Pulau Pinang. Ketua Kecemerlangan Operasi PLAS, Muhammad Yusof Abdul Aziz berkata, jangkaan tersebut dibuat selepas kira-kira 2,245 kenderaan direkodkan mengguna RFID setakat semalam.
memulakan sistem RFID ini daripada semalam lebih kurang pukul 12 tengah hari. Dan sehingga malam tadi pukul 12 tengah malam terdapat lebih kurang 2,245 pengguna yang telah pun migrate daripada sistem lama, mungkinannya daripada Smartech, dan telah menggunakan sistem RFID pada setakat malam. Ini melibatkan lebih kurang kenaikan 3.5% daripada keseluruhan trafik yang menggunakan daripada kelas 1 yang sekarang ini melalui kawasan hutan kampung hingga ke Sungai Dua. Tambahnya, PLAS juga bercadang menambah kemudahan tersebut di laluan juru ke Skudai, namun ianya bergantung kepada ujian perintis awam RFID di hutan kampung dan Sungai Dua. Cubaan satu sindiket menyeruduk kayu merah merentasi sempadan pada 17 Julai lalu berjaya dipatahkan Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM. Rampasan bernilai 4.6 juta ringgit itu dipercayai cuba diseludup masuk di Pelabuhan Utara, Pelabuhan Kelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timbalan Ketua Pengarah Kastam Diraja Malaysia, Datuk Johari Alifiah berkata, JKDM mengesan dan memeriksa sebuah kontena sepanjang 20 kaki dan mendapati isi dalamnya mengandungi kayu merah yang merupakan tumbuhan terancam dan dilindungi. Pemeriksaan lanjut mendapati tiada pengiktirafan borang import dibuat oleh pengimport ke atas dagangan tersebut. Pengimportannya adalah tertakluk kepada suatu permit import yang dikeluarkan oleh Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia MTIB. Jumlah kayu merah atau red sandalwood ini dianggarkan sebanyak 283 batang dan jumlah berat dalam anggaran 8,000 kilogram. Nilai dagangan dianggarkan sebanyak ringgit Malaysia 4.6 juta dan dagangan ini tidak tertakluk sebarang duti dan cukai. Datuk Johari menyatakannya pada sidang media di Jabatan Kastam Dengkil, Selangor. Kes disiasat di bawah Akta Kastam 1967 kerana disyaki melakukan kesalahan terlibat dalam perimportan barang larangan di bawah Seksyen 135-1-A Akta Kastam 1967. Dua buah kontena mempunyai 23 juta batang rokok dengan anggaran nilai cukai 15.4 juta ringgit berjaya dirampas. Berikutan itu, seorang ejen kastam yang dipercayai terlibat di dalam penyeludupan rokok itu, Pelabuhan Kelang, ditahan. Penolong Ketua Pengarah Kastam Zon Tengah, Datuk Abdul Wahabi Abdullah dalam kenyataan media memaklumkan kontena itu telah diikrar sebagai bermuatan gulungan kertas, meja dan beg bagi mengelak cukai. Justru bahagian penguatkuasaan JKDM Zon Tengah Unit 2 Selangor melakukan serbuan dan menahan dalang dipercayai terlibat bersama barang dagangan yang cuba diseludup. Kes disiasat di bawah Akta Kastam 1967 dan jika sabit kesalahan boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara sehingga 5 tahun. 17 individu warga tempatan yang terbabit dalam pesta liar dan di bawah pengaruh dadah ditahan di sebuah rumah inap desa di Kubang Kerian, Kota Baru pukul 3 pagi tadi. Timbalan Ketua Polis Kelantan SAC Abdullah Muhammad Piah berkata, kesemua mereka yang berusia antara 18 hingga 35 tahun itu ditahan ketika sedang berhibur dengan iringan muzik yang kuat. Dalam serbuan itu, pihaknya turut merampas 600 biji pil ekstasi. Pemeriksaan di dalam rumah tersebut telah menjumpai dalam almari satu bungkusan plastik warna putih bertulis J&T Express. Di dalamnya mengandungi paket-paket plastik mengandung pil-pil disyaki pil ekstasi. Jadi kita percaya mereka telah mengambil pil ekstasi semasa mereka berhibur. Jadi rumah ini mengikut siasatan kita telah disewa oleh salah seorang
lelaki tersebut dengan harga RM350 untuk sewaan bagi sehari. Beliau ditemui pemberita dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen Kelantan di Kota Baru. Suspek yang terdiri daripada 13 lelaki dan 4 wanita itu kesemuanya positif dadah jenis metamfetamin dan direman selama seminggu bermula hari ini. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan kesalahan melanggar Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP di bawah Peraturan 10 Akta Pencegahan dari Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. 17 pelanggan pusat hiburan di Sungai Petani Kedah dikenakan kompaun kerana melanggar syarat Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Hasil serbuan polis dalam Ops Hibur atau Ops COVID-19 itu turut menahan 3 pemilik premis dan 2 wanita warga Laos kerana menjalankan perniagaan tanpa lesen hiburan yang sah. Polis Daerah Kuala Muda ACP Azli Abu Shah berkata kesemua individu terbabit dikenakan tindakan hasil serbuan berasingan di 3 buah premis hiburan sekitar Sungai Petani. 2 wanita warga Laos berusia 28 dan 33 tahun dipercayai pelayan di salah satu premis terbabit. Polis turut merampas peralatan di 3 premis terbabit serta wang tunai berjumlah lebih RM400. Kes disiasat mengikut Seksyen 6-2 Enactment Hiburan dan Tempat-tempat Hiburan 1967, Seksyen 39-B Akta Imigresen 1963 dan Peraturan 3 PKPP 2020. Tambahnya, polis akan mempergiatkan penguatkuasaan PKPP ekoran tren penularan COVID-19 yang semakin membimbangkan dan bertegas mengambil tindakan terhadap yang melakukan kesalahan. Miasat Broadcast Network Sistem Berhad Astro didenda RM4,000 selepas didapati bersalah kerana menyiarkan dokumentari Murder in Malaysia 101 East terbitan Al Jazeera. Menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, aduan daripada orang awam telah disiasat dan Astro didapati melanggar syarat lesen pemberi perkhidmatan aplikasi kandungan individu di bawah Seksyen 206-3 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 AKM 98. Dalam suratnya kepada Miasat, SKMM berkata syarikat itu didapati bersalah kerana menyiarkan episod tersebut yang jelek dengan niat untuk menyinggung perasaan pihak yang berkaitan. Oleh itu, syarikat itu didenda RM1,000 untuk setiap kali episod itu disiarkan yang berjumlah RM4,000. Astro mempunyai masa selama 30 hari untuk membuat rayuan terhadap kompaun tersebut. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Wilayah Persekutuan mengeluarkan saman kepada 3 pemandu bas ekspres kerana memandu laju secara berterusan di operasi khas penguatkuasaan bas ekspres di Tol Gombak semalam. Pengarahnya Muhammad Zaki Ismail menyatakan tindakan itu berjaya dikesan dengan membuat penyamaran sebagai penumpang bagi ketiga-tiga bas berkenaan. Dalam pada itu, beliau turut menyatakan seramai 56 pegawai dan anggota dari JPJ Kuala Lumpur, Agensi Antidadah Kebangsaan AADK dan Jabatan Imigresen Malaysia JIM terbabit dalam operasi itu. Untuk kali ini, JPJ melakukan penyamaran 4 buah bas ekspres dan kita meletakkan anggota kita lah. Dan hasil daripada penyamaran ini di 3 buah bas ekspres telah kita berjaya mengesan kesalahan yang telah dilakukan iaitu memandu di lorong kanan secara berterusan dan saman pun telah dikeluarkan kepada pemandu-pemandu bas berkenaan. Kira-kira 100 kenderaan dengan sebahagian besar membabitkan bas ekspres selain kenderaan lain seperti van diperiksa dalam operasi itu. Hasil pemeriksaan sebanyak 21 notis dikeluarkan atas pelbagai kesalahan termasuk memandu di lorong kanan, lesen memandu serta cukai jalan tamat tempoh dan cermin gelap. Manakala di Pulau Pinang, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ telah melaksanakan ops lebih muatan bermula 30 Jun sehingga hari ini. Pengarahnya Adnan Mat Ihsan berkata sebanyak 2,531 jumlah notis dikeluarkan pihak JPJ sepanjang tempoh operasi dijalankan.
Kita telah memeriksa sebanyak 1,210 buah kenderaan. Kita telah mengambil tindakan sebanyak 946 buah kenderaan. Ya. Jumlah notis yang kita keluarkan dalam tempoh operasi ini adalah sebanyak 2,531 notis. Operasi dijalankan mendapati sebanyak 306 kenderaan barangan jenis lori dan pelbagai kenderaan lain membawa barangan melebihi had muatan ditetapkan. Kes disiasat mengikut Seksyen 57-1 Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 yang memperuntukkan hukuman denda tidak kurang daripada RM1,000 tetapi tidak lebih daripada RM500,000 atau dipenjarakan selama tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya. Manakala bagi kes yang dikesan di bawah Kaedah 89, Kaedah-Kaedah Kenderaan Motor, Pembuatan dan Penggunaan 1959, kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM2,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 6 bulan. Cubaan 3 lelaki menyeruduk masuk 15 ekor lembu ke negara ini dari Thailand berjaya dipatahkan Batalion ke-4 Regimen Ranger Diraja di Rantau Panjang, Kelantan. Selain haiwan-haiwan ternakan itu, 2 buah motosikal turut dirampas hasil serbuan di Kampung Rahmat, Tanjung Baru lewat petang semalam. Dalam satu kenyataan media, Markas Brigade ke-8 Infanteri menjelaskan sub-unit bertugas terdengar bunyi percikan air dari arah Sungai Golok ketika melakukan rondaan. Setelah merapati, 3 lelaki didapati sedang mengheret lembu menuju ke kawasan Malaysia. Seorang suspek yang ditahan dibawa ke Balai Polis Lalang Pepuyu manakala 2 lagi dapat meloloskan diri. Rampasan bernilai lebih RM78,000 itu diserah kepada Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Makis Rantau Panjang. Selari dengan usaha kerajaan dalam mengukuhkan perpaduan di kalangan rakyat di negara ini, 4 kementerian akan bekerjasama bagi memantapkan silibus pendidikan rukun negara. Menurut menterinya, Datuk Halimah Sadiq, pendidikan rukun negara perlu diserapkan semula di semua peringkat pendidikan termasuk sekolah rendah, menengah serta institusi pengajian awam dan swasta. Dan sepatutnya pendidikan rukun negara ini bukan fokus kepada satu-satu jenis sekolah saja, sekolah kebangsaan saja, tapi dia mesti fokus kepada keseluruhan. Bila kita sebut sistem pendidikan, maknanya covers all. Sekolah rendah kebangsaan, sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil, sekolah rendah jenis kebangsaan Cina dan sebagainya. Jadi 6,602 kelab-kelab rukun negara yang kita wujudkan ni, dia merangkumi kepelbagaian daripada 3 jenis sekolah yang saya sebutkan tadi. Antara kementerian terlibat adalah Kementerian Perpaduan Negara, Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Tambah beliau, setakat ini sebanyak 172 sekretariat rukun negara di Institut Pengajian Tinggi dan 6,621 kelab rukun negara di peringkat sekolah rendah dan menengah telah ditubuhkan. Jelasnya, selepas menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman antara Kementerian Perpaduan Negara KPN dengan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Melaka menghentikan serta-merta penggunaan kad peduli sihat di negeri itu. Perkara itu diputuskan semasa persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Melaka. Exco Hal Ehwal Wanita, Pembangunan Keluarga dan Kebajikan Negeri, Datuk Latifah Omar menjelaskan ia susulan terlalu banyak kerana birokrasi berkaitan penggunaan kad itu. Bagaimanapun, dana yang dihaskan bagi program itu buat masa ini akan disalurkan kepada program-program bantuan lain untuk membantu rakyat memerlukan. Inisiatif ini secara tidak langsung memberi penjimatan kepada kerajaan negeri dalam usaha membantu rakyat khususnya dari segi bantuan kesihatan. Ya, bantuan-bantuan yang boleh lebih memerlukan dalam keadaan sekarang. Kerajaan akan cuba merangka balik satu jalan baru bagi mengatasi masalah-masalah kad kesihatan ni, kerana ada juga dibangkitkan. Kerajaan negeri belum memberi kata putus, tapi ianya dalam kajian, bagi-bagi peluang kat kita lah beberapa bulan ni kan sabar. Ya, mana kita jimat kat sini, kita masuk kat sini, itu sama aja. Beliau berkata demikian selepas sidang DUN Melaka.
Semua usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS di Johor perlu mendaftar secara dalam talian ia supaya mereka boleh dibantu melalui pelbagai program pasca COVID-19. Setakat ini, seramai 1,100 usahawan PKS negeri itu telah berdaftar. Exco Pelaburan Pembangunan Usahawan, Koperasi dan Sumber Manusia Muhammad Izhar Ahmad berkata, kerajaan negeri juga akan menjejaki semua PKS yang masih belum berdaftar melalui program turun padang jejak PKS yang akan dilancarkan pada masa terdekat. Banyak program yang kita lancarkan secara online. Nampak dia amat berkesan dan benda ini kita akan perkasakan apabila masuk dalam pasca COVID-19 kita ni, dan kita akan digitaliskan semua usahawan kita dengan apa pakej-pakej bantuan yang kita dah sediakan untuk mereka. Beliau ditemui pemberita selepas melancarkan profil Koperasi Terbaik Negeri Johor 2019 di Johor Bahru. Golongan belia berumur 40 tahun ke bawah paling ramai ditangkap SPRM kerana kes rasuah. Ketua Pesuruhanjayanya, Datuk Seri Azam Baki mendedahkan 2,442 belia iaitu 52.2% yang ditangkap dari tahun 2015 hingga 2019 adalah mereka yang berkhidmat dalam sektor kerajaan. Jika diimbas semula hasil daripada kajian persepsi rasuah Malaysia pada tahun 2002 yang dijalankan oleh UKM yang melibatkan 494 orang sebagai responden yang terdiri daripada para pelajar, ia menghasilkan 30.5% pelajar mengatakan sanggup menerima rasuah sekiranya diberi peluang ataupun ruang ataupun peluang. Kini setelah 18 tahun kajian itu dibuat, dapatan kajian ini menjadi satu realiti. Realiti yang saya kira amat membimbangkan kita semua. Dan mereka ini adalah yang paling ramai ditangkap ataupun disiasat oleh SPRM. Beliau menyatakan perkara itu dalam ucapannya pada Majlis Pelancaran Kursus Integriti dan Rasuah di Uni KL. Sehingga kini, 15 buah institut pengajian tinggi telah menawarkan kursus integriti dan rasuah sejak diperkenalkan pada tahun 2017. 5 prinsip rukun negara. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Kekal setia bersama berita RTM, maklumat sahih jenama dipercayai. Terus patuhi SOP mencegah COVID-19. Saya Bu Ijtawah Hanafi. Assalamualaikum dan selamat beristirahat.